Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar hadirin sekalian? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat belaka. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi sedikit cerita mengenai satu sifat mazmumah yang bagi saya tidak asing lagi pada mata masyarakat pada zaman kini. Jadi apakah sifat mazmumah tersebut? Ialah sifat sombong. Hadirin hadirat sekalian, suka untuk saya memulakan perkongsian saya dengan definisi sombong yang saya ambil terus daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak akan masuk syurga seseorang itu jika di hatinya terdapat walaupun sebesar biji sawi kesombongan. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan mereka yang memakai pakaian yang mewah, pakaian cantik, kasut yang lawa dan sebagainya?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah amat menyukai keindahan." Bagi dia sambung lagi dengan ayat, sombong itu adalah mereka yang menolak kebenaran dan mencaci ataupun menghina orang lain. Jadi sahabat sekalian, sering kita salah anggap ataupun kita salah erti mengenai sifat sombong ini. Kita beranggapan bahawa mereka yang menayangkan pakaian yang mewah, mereka yang menunjukkan harta-harta mereka dan sebagainya adalah mereka yang sombong. Tidak sebenarnya. Terang-terang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan di dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi sahabat sekalian, ada beberapa kisah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran mengenai sifat sombong ini. Yang pertama mengenai Raja Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 76 hingga 82. Tetapi suka untuk saya ambil satu kisah yang bagi saya tidak asing lagi pada kita, iaitu mengenai iblis yang tidak mahu yang sombong, tidak mahu bersujud kepada Nabi Adam alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah berkata kepada para malaikat, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wahai malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, kenapa kau nak menjadikan khalifah yang akan memporak-perandakan bumi dan akan menumpahkan darah di atas muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih kepadamu. Lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu." Rentetan daripada ayat tersebut, Allah menjadi khalifah di atas muka, Allah menjadikan Adam, lalu Allah mengajar segala perkara kepada Adam. Lalu hingga ayat ke-34 di mana Allah berkata, "Wa iz kunna lil malaikati isjudu li adama." Lalu Allah berfirman kepada semua para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, menunjukkan rasa hormat. Lalu semua sujud, fasajadu illa, kecuali iblis, aba wastakbara, dia ingkar dan takbur, kana minal kafir, dan sesungguhnya ia masuk dalam kalangan orang kafir. Jadi sahabat sekalian, ada satu kisah yang disampaikan oleh ustaz yang saya dengar dalam perkongsian beliau. Dia mengatakan sebenarnya iblis ini sebelum dijadikan iblis ataupun namanya bertukar kepada iblis, iblis ini adalah Azazil. Azazil di mana ia adalah ketua kepada semua malaikat, gurulah kepada malaikat. Jadi nak cakap betapa besarnya pangkat Azazil ketika itu menjadikan ia sombong kepada Nabi Adam. Berkatalah dia, "Aku ni dicipta daripada api, pucuk api." Ulama kata iblis ini dicipta daripada pucuk api yang bahagian atas lah sekali. Lalu kenapa aku nak kena bersujud kepada Adam yang dicipta daripada tanah, kotor, hitam dan sebagainya? Lalu disebabkan sifatnya yang sombong itu, jadilah dia antara orang-orang kafir. Disebabkan dia rasa sombong, dia rasa dia yang paling tinggi. Jadi Allah tarik segala nikmat dia daripada muka yang cantik, yang lawa bersih, jadi muka yang seburuk-buruk alam, seburuk-buruknya hitam, jadi lebam dan sebagainya. Daripada menjadi ketua malaikat, jatuh pada sehina-hina makhluk, daripada duduk dalam syurga dicampak ke neraka. Jadi na'udzubillahi min zalik. Sahabat sekalian, untuk pengetahuan kita,
dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala adalah dosa takbur, sombong, dilakukan oleh iblis tadi. Takut sangat sebab kita boleh nampak impak dia. Raja Korun di atas kesombongannya diterbalikkan, dibenamkan segala hartanya di dalam muka bumi ini. Iblis daripada semula-mula makhluk jatuh kepada sehina-hina makhluk. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar daripada sifat sombong ini. Jadi sahabat sekalian, suka untuk saya tutup perkongsian saya dengan satu ayat yang semoga kita dapat jadikan pengajaran supaya kita dapat fahami bersama-sama. Semoga kita dapat pegang bersama-sama, di mana yang berbunyi kehidupan kita ini sesingkat azan dan solat. Kita lahir diazankan, kita mati kemudian disolatkan. Jadi apalah yang kita nak banggakan, apalah yang kita nak sombongkan, sedangkan kita ini juga adalah makhluk Tuhan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.